Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menunaikan fardu solat zuhur pada hari yang bahagia ini. Kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, bulan yang ini daripada bulan haram, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini menggandakan pahala, dan Allah ini mengampunkan dosa bagi mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba ini bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita akan meneruskan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada bahagian yang beliau mengatakan, maka apabila engkau bertanya apakah itu Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu adalah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu adalah taqwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan taqwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Maka Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahawasanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada permulaannya dan ada akhirnya. Maka para ulama kita, mereka mengatakan daripada maksud dari hidup manusia adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada maksud yakni Allah menciptakan manusia adalah bagaimana yakni manusia dapat usahakan mendekatkan diri kepada Allah sehingga yakni dia sampai yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada sampai yakni kepada Allah, maksudnya sampai kepada keyakinan dan memahami dan mengetahui dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam yakni sifat-sifatnya dan keyakinan yakni di atas ketentuannya, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita ibarat yang ini satu jalan. Kehidupan kita ibarat yang ini satu jalan. Itu sebab Nabi SAW dalam hadis yang ini mengatakan, kun abiris sabil, jadilah kamu yang ini sebagai seorang musafir. Yang ini selagi mana kamu di atas muka bumi ini, jadilah kamu yang ini sebagai musafir. Ini apa maksud musafir? Yang ini maksudnya kita ada tanggungjawab ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dunia ini sementara. Allah menguji kita, dan Allah adalah destinasi kita. Maka bagaimana kita nak mengambil jalan menuju kepada Allah dan kita mengenalinya, supaya kita mendapatkan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan jalan menuju kepada Allah adalah dengan ketakwaan. Sama ada permulaan yang ini jalan ataupun akhir jalan, dia adalah ini dengan ketakwaan yang ini kepada Allah. Dan beliau mengatakan ketakwaan terbagi kepada dua bahagian. Kita ada ketakwaan yang zahir, dan kita ada ketakwaan yang batin. Ketakwaan yang zahir adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang zahir. Yani ibadah yang zahir, yakni seperti melaksanakan salat, seperti melakukan puasa, seperti melakukan haji, seperti melakukan salat sunat dan sebagainya. Manakala ketakwaan yang batin adalah bagaimana kita dapat menghidupkan ikhlas, bagaimana kita dapat menghidupkan sifat Nabi SAW, seperti sifat tawadhu, sifat yang rendah diri, dan menghilangkan dari sifat yang kesombongan dan ujub dan riya. Maka ini adalah ketakwaan yang batin. Maka ketakwaan kita ada yang zahir dan kita ada yang batin. Dan beliau mengatakan ketakwaan ini adalah kunci bagi syurga. Sebab kita lihat dalam ayat dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kepentingan ketakwaan. Kalau kita buka ini Al-Quran, ayat muka surat yang kedua daripada ayat-ayat pertama daripada surah Al-Baqarah,
Yang mana ulama kita mengatakan ialah seperti muqaddimah Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yani pertama sekali Al-Quran mengajarkan kepada kita Al-Quran ini adalah hidayah. Hidayah bagi siapa? Hidayah ini bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani kalau kita ada ketakwaan kepada Allah, insya-Allah Al-Quran akan menjadi manfaat bagi kita. Tetapi berapa ramai manusia membaca ini Al-Quran dan berapa ramai yang di manusia tidak mendapat hidayah daripada Al-Quran. Kita lihat yang ni sekarang manusia baca yang ni Al-Quran. Orang yang bukan Islam ramai yang ni baca yang ni Al-Quran. Ada orang yang ni mempelajari yang ni Al-Quran bertahun-tahun, tetapi dia tak masuk Islam. Dia baca yang ni Al-Quran dan ada sebahagian daripada mereka mengetahui Al-Quran ni benar. Islam ini adalah agama yang benar. Tetapi tetap ini dia tidak mahu menerima yang ni agama Islam. Maka inilah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita cara kita mendapatkan hidayah daripada Al-Quran dengan kita menghidupkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar daripada segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki daripada sumber dia tidak menyangka. Dan barang siapa yang bertawakal ini kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Maka ini Al-Quran mengajarkan kepada kita bahawasanya daripada cara kita selesaikan masalah adalah dengan kita menghidupkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah maksud hidup kita. Kenapa Allah ini menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta manusia dengan jin kecuali yang ini untuk beribadat kepada aku. Yang ini beribadat, yang ini kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, insya-Allah dapat yang ini kita menghidupkan makna ini. Jadi beliau mengatakan maksud hidup manusia adalah jalan menuju kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum yakni seseorang itu sampai kepada Allah, maka dia mesti mengetahui jalan ini. Jadi kita ada jalan sekarang. Sebelum yakni kita sampai kepada destinasi, kita mesti memahami apakah jalan menuju kepada destinasi. Sebelum yakni kita datang ke Masjid Khalid, kita mesti mengetahui cara nak datang ke Masjid Khalid. Satu orang tinggal Woodland, dia mesti nak kena tahu yang ni jalan yang ni menuju ke Masjid Khalid. Apa bas nak naik, MRT yang mana nak berhenti. Kalau tak, yang ni sesat. Jadi dia nak kena mengetahui jalannya. Maka kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menerangkan jalan tersebut. Jadi dia mengatakan jalan menuju kepada Allah memerlukan kepada ketakwaan zahir dan batin. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya? Maka dia menulis ini kitab ini, Bidayatul Hidayah, bagi semua yang ini orang Muslim yang mahu ini mengetahui. Maka beliau memberikan definisi bagi takwa dengan mengatakan, pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan. Maka di dalam kitab ini saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkasnya. Yang dia mengatakan dengan serba ringkas. Sebab Al-Imam Ghazali, beliau ada mengarang ini kitab yang lebih besar daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang mana beliau kadang-kala akan memberikan isyarat kepada kitab tersebut, iaitu kitab ini Ihya Ulumuddin. Maka kitab Bidayatul Hidayah ini dialah kitab yang ringkas, untuk menerangkan kita apa yang penting. Jadi dia mengatakan ketakwaan itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama sekali melaksanakan perintah Allah, kedua meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu beliau mengatakan bahagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi seperti mana kita lihat dalam muqaddimah Imam Ghazali, yang ini dia mengatakan takwa kita ada pertama sekali melaksanakan ketaatan, yang kedua meninggalkan larangan. Jadi kedua-dua bahagian ini beliau akan menulis bab yang khusus. Apa yang dimaksudkan dengan melaksanakan ketaatan, apa yang dimaksudkan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sekali beliau mengatakan
adab-adab melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiq ini insya-Allah. Maka beliau mengatakan, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunnat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat, sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darajat kelebihan. Yang ini dia mengatakan ketaatan kepada Allah, kita ada yang wajib dan kita ada yang sunat. Maka wajib ini beliau mengatakan dia adalah seperti modal kita. Yang ini modal seperti satu orang yang ini nak buka perniagaan. Jadi bila dia nak buka perniagaan, dia mesti ada modal. Jadi bila dia ada modal, dia mampu yang ini membuka yang ini perniagaan. Tapi kalau satu orang yang tidak ada modal, yang ini susah. Bagaimana dia nak membeli barang, misalnya dia nak jual barang misalnya, tapi dia tidak ada duit, dia tidak ada modal, ini agak-agak susah. Tapi kalau sekiranya dia ada modal, misalnya dia nak melakukan jual beli, dia ada $10,000, maka dengan $10,000 misalnya dia tolak yang ini $8,000, dia membeli barangan. Lepas itu yang ini dia nak jual barangan ini. Bagi tiap-tiap barang dia jual, dia mendapatkan keuntungan $20 sebagai misal. Jadi Imam Ghazali ini mengatakan modal ini ibaratnya ini amalan-amalan yang wajib. Yang ini seperti solat zuhur, solat asar, solat maghrib. Ini adalah wajib, ini adalah modal kita. Tetapi kalau satu orang misalnya yang ini dia mengatakan saya nak modal saja dalam perniagaan, saya nak modal saja, saya tidak mau keuntungan, saya nak modal saja. Sebab modal ini ibarat apa, kita melaksanakan tanggungjawab yang Allah memberikan kepada kita. Tetapi tiap-tiap orang yang berniaga mesti nak keuntungan. Sebab maksud daripada perniagaan adalah mendapatkan keuntungan. Jadi kalau modal kita $8,000, misalnya kita buka perniagaan, kita harapkan lepas itu yang kita dapat lebih daripada $8,000, supaya kita mendapatkan keuntungan. Sama juga ini dengan apabila kita melaksanakan ibadah. Kalau satu orang mengatakan saya nak buat yang wajib sahaja, saya nak buat yang wajib sahaja, maka dia setakat ini mendapat modalnya, dia setakat melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi ada perkara yang penting yang ini dia mesti faham, iaitu melaksanakan ibadah yang ini kepada Allah bukan sahaja yang ini melaksanakan kewajiban, tetapi bagaimana kita nak mendapatkan keuntungan dan bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak ada cara lain dengan kita melaksanakan apa yang disunatkan. Apa yang disunatkan ini akan memberikan kepada kita keuntungan. Dan ini semua berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Agak panjang sedikit ini hadisnya, berkenaan dengan hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perbezaan yang ini di antara amalan yang ini yang wajib dengan amalan yang ini yang sunnah. Nampaknya yang ini saya akan tangguhkan pada minggu yang akan datang, sebab hadis ini memerlukan yang ini syarah yang ini sedikit, dan memandangkan pengajian kita pengajian yang ringkas. InsyaAllah yang ini kita tangguh yang ini pada minggu yang ini yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barakah dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangi ini oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dan taufik ini untuk kita mengikuti jejak langkah Nabi kita SAW zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ridwan sahabati ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daima fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.